Selamat sejahtera, kami dari kumpulan Bunga Kertas. Saya ingin membincangkan pendahuluan dari tajuk Three Arabic Letters from North Sumatra of the 16th and 17th century ACS Peacock. Jurnal tersebut ditulis oleh Andrew Charles Spencer Peacock dan diterbitkan oleh Roland Jayler and Francis Group. Artikel ini memaparkan tentang 3 surat yang diutus kepada Kesultanan Samudra Pasai dan Sultan Alauddin Riyad Shah. Surat-surat yang dibincang juga menawarkan perspektif baru mengenai diplomasi dan amalan berdaya di wilayah. Andrew Charles Spencer Peacock juga mengemukakan 2 persoalan mengenai hubungan surat Arab dengan yang kontemporari dalam bahasa Melayu dan hubungan mereka dengan amalan berdaya Timur Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syakir Aiman. Tajuk pertama yang dibincangkan oleh pengarang dalam makalah jurnal kumpulan kami ialah The Letter of Zain al-Abidin yang keempat, Sultan Pasai 1516. Di bahagian yang pertama, pengarang memberikan beberapa bukti yang mengaitkan hubungan antara kerajaan Pasai dan juga Timur Tengah. Antaranya ialah penggunaan gelaran bercirikan pemerintah Islam seperti Al-Malik Al-Zahir dan juga Al-Malik Al-Saleh. Pengarang juga memberikan contoh sastra Melayu lama seperti sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai yang mengaitkan hubungan antara kerajaan Pasai dan juga Timur Tengah. Seterusnya, pengarang juga membincangkan mengenai surat yang dikarang oleh Zain al-Abidin yang keempat. Ianya dikarang sekitar tahun 1516 hingga ke tahun 1517. Ianya dikirim kepada Alfonso de Albuquerque, iaitu pemerintah Portugis Estado de India, dan mempunyai aduan mengenai 2 pegawai Portugis iaitu Manuel Falcao dan juga Gaspar Magalhães. Pengarang juga membincangkan struktur surat tersebut. Surat tersebut banyak meminjamkan kosakata bahasa Melayu dan juga Portugis. Ianya menunjukkan status kedudukan Pasai yang lebih tinggi berbanding Aceh. Surat tersebut juga tiada sebarang cap mohon atau pembukaan surat yang formal. Oleh itu, pengarang berpendapat bahawa surat itu ialah surat pertukaran di antara 2 orang peniaga berbanding surat perhubungan di antara 2 orang pemerintah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Irfan. Bagi surat yang seterusnya, pengarang membincangkan tentang surat Sultan Alauddin Riyad Shah kepada Inggeris. Diutus pada tahun 1602 dan dikarang menggunakan bahasa Arab. Surat ini merupakan surat kedua tertua yang menjadi bukti berlakunya urusan diplomasi menggunakan bahasa Arab. Surat ini berbeza dari surat kiriman kerajaan Pasai yang menekankan status kedudukan kerajaannya. Ianya hanya menekankan kekuatan dan kedudukan kerajaan Aceh bergantung kepada sokongan ilahi. Pengarang surat bagi pihak Sultan Alauddin Riyad Shah cuba untuk menunjukkan keagungan gaya penulisan. Terdapat sebilangan kesalahan tata bahasa yang membuktikan bahawa penguasaan bahasa Arab yang lemah oleh pengarang. Terdapat beberapa konsep penulisan bahasa Melayu yang membuktikan pengarang bukan penutur asli bahasa Arab. Kesimpulannya, surat tersebut dikarang oleh seorang yang berpengetahuan tentang gaya penulisan bahasa Arab namun masih tidak menguasainya dengan sempurna. Gaya penulisan surat yang jauh berbeza dari konvensi epistolografi Melayu pada waktu itu menjadi satu faktor yang dapat menarik perhatian ramai. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amirul akan membentangkan tentang surat dari Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1603. Surat ini telah diutus kepada pemerintah Belanda iaitu Prince Maurice dalam bulan Mac 1603. Surat itu diutus untuk mengesahkan ketibaan Admiral Joris van Spilbergen yang membawa surat serta hadiah daripada Prince Maurice. Surat itu ditulis menggunakan format yang ringkas dan tidak formal serta tidak menyebut siapakah penerimanya. Surat ini berbeza daripada surat-surat Kesultanan Melayu pada abad ke-17 yang lain. Contohnya, 1. Cop mohon diletakkan di bahagian bawah. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang berbeza serta banyak kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, tiada ayat yang mengagungkan kekuasaan pemerintah Aceh. Seterusnya, surat ini juga mempunyai persamaan dengan surat-surat Kesultanan Melayu pada abad ke-17. Contohnya hanya bahagian separuh bawah yang digunakan untuk menulis. Kajian Gallup mengatakan bahawa Cok Moho Sultan Alauddin Riyad Shah dipengaruhi oleh Empayar Osmaniyah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Zafir akan memberi kesimpulan. Surat Pasai dan Aceh tidak mempunyai persamaan daripada segi bentuk dan gaya bahasa. Surat Pasai juga digunakan untuk tujuan dokumen praktikal dan juga dipengaruhi oleh kosakata wilayah lokal setempat, Melayu, Portugis dan pengaruh Arab. Penggunaan bahasa Arab lebih penting dan sesuai dalam urusan diplomatik raja dan surat menyurat kerajaan. Manakala bagi surat Aceh pula menekankan status kedudukan mereka iaitu memohon bantuan
dan sokongan. Surat Aceh juga menunjukkan keanggunan gaya penulisan, khususnya penggunaan prosa berima dan paralelisme. Surat Aceh mempunyai kesalahan tafsir bahasa dan penggunaan bahasa Arab yang lemah. Seterusnya kita akan sambung dengan kajian tempat ibadah. Tajuk kami ialah keunikan Masjid Tengku Ampuan Jemaah. Kami akan membicarakan tentang keindahan Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong Shah Alam. Kami juga akan membicarakan tentang agama Islam dengan lebih mendalam dan teliti. Kami juga ingin mengetahui persepsi masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa maupun agama mengenai kesan keberadaan masjid ini berhampiran dengan tempat tinggal mereka, serta tahap penerimaan penganut agama lain terhadap kepelbagaian agama yang dianuti di Malaysia. Kami mendapatkan maklumat melalui seorang ahli kumpulan kami yang menetap di Bukit Jelutong yang telah melakukan lawatan tapak ke masjid tersebut. Kami juga mendapatkan maklumat daripada laman web rasmi Masjid Ampuan Jemaah dan buku dan artikel jurnal. Kami juga menemu bual ahli kumpulan kami yang terdiri daripada agama Islam dan Hindu. Kami memilih masjid ini kerana ia terletak di kawasan yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Ia juga terletak di kawasan strategik iaitu di Shah Alam, Selangor. Keberadaan Ahmad Ifan yang tinggal di kawasan berhampiran masjid juga antara faktor pemilihan masjid ini. Assalamualaikum. Dalam kajian ini, kami akan menceritakan serba sedikit mengenai latar belakang agama yang berkaitan dengan tempat ibadah kami, iaitu agama Islam. Agama Islam pertama kalinya muncul di semenanjung tanah Arab, iaitu di Mekah di wilayah Hijaz sekitar awal abad ke-7. Ini dibawa dan disebarkan oleh Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan usaha baginda dilakukan selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Antara konsep yang penting dalam agama Islam ialah Tauhid, iaitu mempercayai dan taat kepada Allah SWT serta meyakini bahawa Allah sebagai Tuhan yang satu dan Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam. Seterusnya ialah konsep takwa, iaitu orang yang beramal dengan konsep amar makruf dan nahi munkar serta menurut segala perintah Allah SWT. Agama Islam meliputi segala aspek duniawi dan ukhrawi. Ianya adalah untuk seluruh umat manusia dan tidak terbatas kepada satu bangsa atau golongan tertentu sahaja. Antara asas dalam Islam ialah akidah, iaitu kepercayaan kukuh dalam diri yang berkaitan dengan ketuhanan, syariah yang merupakan tata cara dalam Islam yang melingkupi segala aspek kehidupan, dan juga akhlak yang memuliakan tingkah laku. Terima kasih. Bagi bab seterusnya, saya telah menemu bual beberapa responden daripada ahli keluarga kami. Rata-rata persepsi mereka mempunyai persepsi yang baik terhadap pengamalan agama dan budaya di kawasan mereka. Agama dan budaya diamalkan dalam keadaan yang aman dan tidak menimbulkan kekacauan. Tahap pengamalan agama juga amat tinggi di kalangan masyarakat. Contohnya terdapat pelbagai tempat ibadah di kawasan responden. Seterusnya, kepentingan agama dan budaya dalam membina masyarakat yang bertamadun. Yang pertama, melahirkan masyarakat yang bermoral dan bertoleransi. Yang kedua, merupakan identiti negara Malaysia. Yang ketiga, membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, masjid yang dikaji oleh kami ialah Masjid Tengku Ampuan Jemaah. Dikenali sebagai Masjid Bukit Jelutong kerana lokasinya yang terletak di Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor. Mula dibina pada tahun 2010 dan dibuka secara rasmi pada tahun 2013. Dikenali sebagai Masjid Diraja dan merupakan masjid negeri yang kedua. Nama masjid bersempena almarhumah Tengku Ampuan Jemaah binti almarhum Raja Ahmad. Dibina oleh Sam Dabi Properties. Kos pembinaan adalah sebanyak 25.5 juta. Reka bentuk masjid banyak dipengaruhi seni bina Islam Timur Tengah. Berkeluasan 2.07 hektar dan mampu menampung seramai 4,000 jemaah. Di sini kita dapat lihat kawasan ruangan utama, Dewan Solat Masjid, dan seterusnya kita dapat lihat pemandangan di sekitar masjid. Selamat sejahtera. Kajian kami memfokuskan dalam mengkaji keunikan Masjid Tengku Ampuan Jemaah di Shah Alam, Selangor. Kami juga mengaji dan memahami konsep dan latar belakang agama Islam dengan lebih mendalam. Kajian ini turut bertujuan untuk mengkaji dengan lebih mendalam sumbangan agama budaya dalam pembinaan tamadun di Malaysia. Kami juga bercadang agar usaha untuk meningkatkan kefahaman dalam konteks dan falsafah agama Islam di semua peringkat perlu ditingkatkan secara lebih efektif. Terima kasih. Sekian saja pada kumpulan kami.